Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syahinda binti Syamsul, bernombor matrik di 202010977771 akan membentangkan kertas kerja projek tahun akhir yang bertajuk Analisis Peranan Zakat Pendidikan terhadap Pencapaian Akademik Mahasiswa di UKM. Latar belakang kajian. Tidak dinafikan bahawa zakat fisabilillah berpotensi menyumbang kepada perkembangan dan kemajuan dalam sektor pendidikan secara berterusan sehingga ke hari ini. Kesan zakat fisabilillah terhadap pendidikan yang paling ketara adalah pendidikan berjaya diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, zakat fisabilillah berkesan memotivasikan golongan mahasiswa yang menerima bantuan zakat pendidikan untuk terus berusaha dalam mempertingkatkan pencapaian mereka. Walau bagaimanapun, masih tersisa kumpulan-kumpulan pelajar yang tidak sedar tentang kesan dan kepentingan zakat fisabilillah. Bertitik tolak daripada itu, semenjak tahun 1998, Institusi Pengajian Tinggi IPT telah dilantik sebagai pembantu amil lembaga zakat Selangor yang membolehkan IPT menjalankan kutipan daripada pembayar zakat serta membuat agihan kepada penerima zakat. Di peringkat pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM telah menubuhkan Tabung Amanah Zakat UKM ataupun TAZUM sebagai organisasi yang diberi tanggungjawab untuk mengagihkan 50% daripada kutipan kepada asnaf iaitu warga UKM. Seterusnya, permasalahan kajian. Pelbagai isu dan masalah yang timbul berkaitan dengan dana zakat pendidikan yang merangkumi pelbagai kategori antaranya seperti pusat agihan yang tidak sistematik, kecuaian dalam mengumpul maklumat asnaf, ketidakcekapan dalam proses agihan, serta sikap pembayar zakat yang lebih suka membayar zakat tanpa melalui institusi atau lembaga zakat. Semua isu dan permasalahan ini akan memberi implikasi yang signifikan kepada pengagihan dana zakat pendidikan, terutamanya kepada golongan asnaf fisabilillah. Kita beralih kepada kepentingan kajian. Kajian ini penting kepada institusi zakat atau pihak berkepentingan untuk memperbaiki kekurangan dalam menguruskan dana zakat. Seterusnya, kajian ini penting kepada mahasiswa untuk dijadikan rujukan dalam meningkatkan tahap pengetahuan dan kefahaman mereka terhadap zakat pendidikan. Seterusnya, kajian ini turut penting kepada pihak universiti dan masyarakat. Kajian ini sesuai untuk dijadikan bahan bacaan sekaligus dapat meningkatkan kesedaran tentang hikmah agihan zakat, seperti dapat membantu ramai orang yang memerlukan. Berikut merupakan objektif kajian. Objektif yang pertama adalah untuk mengkaji tahap kefahaman mahasiswa di UKM tentang zakat pendidikan. Kedua, mengenal pasti kepentingan bantuan zakat pendidikan kepada mahasiswa. Ketiga, menghuraikan peranan bantuan zakat terhadap pencapaian akademik pelajar. Zakat fisabilillah atau zakat pendidikan merupakan dana zakat yang diagihkan kepada asnaf fisabilillah. Jumhur ulama menghadkan skop fisabilillah kepada makna jihad di jalan Allah. Dan dapat disimpulkan, ulama 4 mazhab bersepakat bahawa jihad secara jelas masuk dalam ruang lingkup fisabilillah. Serta, dana zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti membina masjid, sekolah atau membaiki jalan. Meskipun begitu, terdapat golongan yang meluaskan maksud fisabilillah dan beranggapan seseorang yang melakukan kebaikan dan mampu mendatangkan pahala atau menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat adalah golongan asnaf fisabilillah. Mengikut peredaran zaman, relevannya, fisabilillah lebih sesuai dikaitkan dengan penuntut ilmu, iaitu golongan yang berperang dari sudut pemikiran dan ideologi. Baiklah, seterusnya adalah kepentingan zakat fisabilillah. Zakat fisabilillah memainkan peranan yang sangat penting dalam sektor pendidikan selain daripada memberi impak kepada ekonomi, sosial dan tamadun bangsa. Bantuan zakat pendidikan yang diagihkan berpotensi tinggi untuk meningkatkan taraf pendidikan pelajar asnaf fisabilillah. 3 kepentingan zakat fisabilillah adalah: yang pertama, meningkatkan taraf pendidikan, yang kedua, membasmi kemiskinan dan yang terakhir adalah membaiki taraf sosial. 2 teori yang diguna pakai dalam kajian ini. Yang pertama, teori sumber daya manusia iaitu Human Capital Theory. Untuk membangunkan dan mengembangkan kualiti sumber daya manusia, zakat pendidikan berperanan menyediakan dana bagi membolehkan golongan asnaf fisabilillah untuk mengakses taraf pendidikan yang bermutu tinggi. Teori yang kedua adalah teori kecerdasan pelbagai, iaitu Multiple Intelligence. Dalam aspek pendidikan, kecerdasan minda pelajar merupakan perkara penting yang mendorong kepada kejayaan dalam pembelajaran manakala bantuan zakat pendidikan dapat meningkatkan akses dan kualiti pendidikan asnaf fisabilillah. Seterusnya, metodologi kajian. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk memenuhi objektif di samping menjawab semua persoalan kajian. Kedua-dua pendekatan iaitu kuantitatif dan kualitatif adalah digunakan. Kaedah kualitatif digunakan untuk pengumpulan data bergantung pada kajian lepas mengenai zakat pendidikan, manakala kaedah kuantitatif menggunakan soal selidik atas talian. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan IBM SPSS 25.
Untuk menjawab persoalan kajian, analisis deskriptif dan analisis regresi pelbagai digunakan. Data kekerapan, peratusan min dan sisian piawai diperoleh melalui analisis deskriptif. Sementara itu, untuk mendapatkan maklumat tentang kolerasi antara kefahaman, kepentingan dengan peranan zakat, kaedah analisis multiple regression adalah digunakan. Saiz sampel dan populasi. Dalam kajian ini, 90 orang mahasiswa UKM merupakan sampel kajian menurut penetapan bilangan sampel dalam jadual kaji dan Morgan 1970. Manakala populasi kajian ini adalah semua mahasiswa yang pernah menerima bantuan zakat pendidikan di UKM. Jadual pemilihan sampel kerja dan Morgan 1970 menjadi rujukan bagi pemilihan jumlah populasi dalam kajian ini. Dapatan kajian. Baiklah, kita pergi kepada objektif pertama. Dapatan kajian bagi objektif pertama ialah min yang tertinggi adalah bernilai 2.93 bagi item pertama dan keempat. Jumlah min tertinggi ini menggambarkan bahawa majoriti mahasiswa bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, nilai min paling rendah adalah 1.57 bagi item ketiga dan ke-9. Dapat diringkaskan bahawa berdasarkan skala yang digunakan, majoriti mahasiswa di UKM memberi penilaian yang positif bagi item-item yang dinyatakan. Beralih kepada objektif kedua, kekuatan antara kedua-dua pemboleh ubah ini menjelaskan bahawa arah hubungan keduanya adalah positif. Seterusnya, nilai p-value adalah 0.000 lebih kecil daripada tingkat signifikan iaitu 0.01. Secara statistiknya, hubungan antara kefahaman dan kepentingan adalah signifikan. Sekiranya mahasiswa sedar dan faham tentang fungsi dan konsep zakat pendidikan, maka semakin penting bantuan zakat dalam kehidupan mahasiswa tersebut. Seterusnya, hasil jabatan bagi objektif ketiga. Nilai koefisien bagi kefahaman adalah tidak signifikan, manakala nilai bagi T statistik adalah 0.746 jelas menunjukkan pemboleh ubah bebas iaitu kefahaman tidak memberi kesan yang signifikan kepada pemboleh ubah bersandar iaitu peranan. Bagi nilai koefisien untuk pemboleh ubah kepentingan menggambarkan kepentingan mempengaruhi peranan. Nilai T statistik 7.412 jelas membuktikan bahawa kepentingan memberi kesan yang signifikan terhadap peranan. Hasil analisis regresi berbilang menyimpulkan bahawa pemboleh ubah bebas iaitu kepentingan sahaja yang mempunyai hubungan signifikan terhadap pemboleh ubah bersandar iaitu peranan. Kesimpulan bagi kajian ini adalah pemboleh ubah kepentingan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemboleh ubah bersandar, menunjukkan mahasiswa yang menyedari kepentingan zakat akan menyumbang secara signifikan kepada peranan zakat pendidikan dalam mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Hasil kajian menunjukkan bahawa bantuan zakat pendidikan berperanan mempengaruhi tahap pencapaian akademik mahasiswa di UKM. Berikut merupakan cadangan yang diutarakan. Pertama, cadangan kepada pihak terlibat seperti mahasiswa. Antara cadangan yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan tahap kefahaman dan pengetahuan mahasiswa berkaitan zakat pendidikan adalah melalui rasa tanggungjawab dalam diri mahasiswa tersebut. Mereka perlu memiliki sikap ambil tahu tentang perkembangan zakat pendidikan. Seterusnya, kepada institusi zakat. Sebagai cadangan, institusi berwajib perlu menyediakan maklumat yang lebih jelas dan terbuka mengenai zakat seperti jumlah dana zakat, jumlah bantuan zakat yang diagihkan dan implikasi pengagihan dana tersebut. Selain itu, langkah penambahbaikan yang seterusnya adalah institusi berwajib perlu memperbaiki proses pemilihan penerima zakat. Pihak yang ketiga adalah pihak kerajaan, iaitu pihak kerajaan seharusnya berperanan melaksanakan program pemantauan dan penilaian zakat pendidikan untuk memastikan peraturan dan undang-undang dapat dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Kedua, cadangan kepada penyelidik. Yang pertama, melaksanakan anjakan paradigma. Berdasarkan kajian yang dijalankan, disarankan kepada pengkaji pada masa hadapan untuk mengembangkan lagi idea dalam penyelidikan ini dan mengambil tindakan selanjutnya. Yang kedua, membuat kajian berkaitan perbezaan signifikan antara setiap universiti awam. Pengkaji akan datang dicadangkan untuk membuat penyelidikan dan perbandingan bagi perbezaan tersebut.